أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذا المجلس بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya adalah sama-sama kita menjulang setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di masjid. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini insya-Allah kita akan ceritakan tentang kisah seorang tabi'in. Namanya Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Muhammad ibn Al-Hanafiyah ataupun Muhammad ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Kata Ibn Junaid, la a'lamu ahadan akhadha an Aliyin wa afada minhu akthara min Muhammad bin Hanafiyah. Yang mana tidak aku tahu seseorang yang mengambil daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yang mengambil ilmu daripada Sayyidina Ali yang lebih banyak daripada Muhammad ibn Hanafiyah. Jadi Muhammad ibn Hanafiyah ni Muhammad bin Ali, mana anak kepada Sayyidina Ali. Yang mana kisahnya berlaku waqa'at baina Muhammad bin Hanafiyah wa akhihi Al-Hasan bin Ali Jafwah. Satu hari berlaku di antara Muhammad ibn Hanafiyah dan saudaranya iaitu Hasan ibn Ali. Berlaku suatu perselisihan. Fa arsala ibn Hanafiyah ila Al-Hasan yaqulu, maka Muhammad bin Hanafiyah dihantar surat kepada Hasan bin Ali. Dia mengatakan, Inna Allah faddalaka alayya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada kamu banyaklah berbanding daripada diri aku ni. Fa ummuka Fatimah bintu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'muni iaitu Fatimah bintu Muhammad bin Abdullah
sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi imra'atun min Bani Hanifah. Adapun mak aku, dia kata, seorang wanita daripada Bani Hanifah. Wa jadduka li ummika Rasulullah, dan tokkimu, iaitulah sebelah makmu ni, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa safwatu khalqihi, ciptaan Allah yang terpilih. Adapun datuk aku, kata dia, wa jaddi li ummi, datuk sebelah ibu, Ja'far bin Qais. Maka dia mengatakan, fa idza ja'aka kitabi hadza, kalaulah surat ni sampai pada kamu, fata'ala ilayya wa salihni, datanglah berjumpa dengan saya, wa salihni, dan kita berdamailah. Hatta yakuna lakal fadl alayya fi kulli syai'in, semoga engkau ni tetap melebihi kelebihan daripada aku dalam segala perkara. Ini dia. Bila mana surat tadi sampai pada Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, hatta badara ila baitihi wa salahahu, cepat-cepat dia pergi ke rumah Muhammad ibn Hanafiyah dan berdamai dengan dia. Ini di antara adab ataupun di antara akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Muhammad ibn Hanafiyah dan juga dengan abang dia, iaitulah Hasan bin Ali, yang berlaku perselisihan. Kadang-kadang inilah yang berlaku di antara adik-beradik dan sebagainya, ataupun di antara kawan-kawan kita. Maka akhlak yang terpuji ini kita berdamailah. Jangan balah lama-lama sangat. Jadi mana kena ada orang yang mengalah lah. Jadi bagaimana kita lihat akhlak yang ditunjukkan ini sangat mulia. Iaitulah daripada al-adib, al-arib, al-labiq, seorang yang adib, yang pintar, yang akhlak mulia, iaitulah Muhammad ibn Hanafiyah. Jadi siapa dia Muhammad ibn Hanafiyah ni, kita akan ceritakan pada malam ini. Yang mana kisah Muhammad ibn Hanafiyah ini bermula pada akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi dhati yawmin kana Ali bin Abi Talib fi jalsatin ma'an Nabi alaihi salatu wasalam. Satu hari Sayyidina Ali bin Abi Talib dia duduk sama-sama dengan Nabi. Maka dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in wulida li waladun min ba'dika afa usammihi bismika. Dia tanya, ya Rasulullah, apakah pandangan kamu jika sekiranya aku ada cahaya mata lepas ni, ada anak lepas ni, aku nak namakan anak ini dengan namamu ya Rasulullah, dan aku nak berikan panggilan ni, wa ukannihi bikunyatika, nak panggil dia dengan panggilanmu. Tanya Rasulullah. Maka Nabi kata, na'am, boleh, tak ada masalah. Summa daratil ayyam daurataha, kemudian bila mana masa berlalu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala birrafiqil a'la, dan setelah daripada beberapa bulan, ba'da ashhurin ma'dudat, yang ditentukan, ibnatuhu wa raihanatuhu, buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Fatimah al-Batul, anak Nabi yang namanya Fatimah al-Batul. Batul ni maknanya apa? At-taqiyah naqiyah, orang yang bertakwa, orang yang suci. Dan juga mak kepada Hasan dan Husain telah meninggal dunia juga. Fa ashara Aliun ila Bani Hanifah, maka Sayyidina Ali menjalinkan ikatan dan hubungan dengan Bani Hanifah. Maka Sayyidina Ali telah mengahwini wanita daripada kaum Bani Hanifah ni, yang namanya Khawlah bint Ja'far bin Qais al-Hanafiyah. Kahwin dengan Khawlah. Maka hasil daripada perkahwinan ini, maka lahirlah seorang anak, fawaladat lahu mauludan zakaran, anak laki.
Fada'ahu Muhammadan, diberikan nama Muhammad. Diberikan nama Muhammad, sama macam nama Nabi SAW. Wa kannahu bi Abil Qasim, dan diberikan panggilan dengan Abi Qasim dengan izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi manusia ataupun orang-orang ketika itu tafiku yunadunahu Muhammad ibn Hanafiyah, lebih suka panggil Muhammad ni Muhammad bin Hanafiyah, suka panggil dengan nama ni. Kerana apa? Nak membezakan di antara adik-beradik dia, iaitulah Hasan dan Husain, yang merupakan anak kepada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Jadi terkenallah dengan nama dia Muhammad ibn Hanafiyah. Tapi nama dia Muhammad bin Ali, tapi terkenal dengan Muhammad ibn Hanafiyah. Yang mana wulida Muhammad bin Hanafiyah fi awakhir khilafati Siddiq radhiyallahu anhu. Dilahirkan Muhammad ibn Hanafiyah ni pada akhir pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa nasha'a wa tarabba fi kanafi abihi Ali bin Abi Talib. Muhammad ni membesar dan dia dididik di bawah asuhan ayah dia sendiri, itulah Ali bin Abi Talib. Wa takharraja ala yadayhi, dan dia banyak mengambil daripada ayah dia, yang mana dia dididik dengan ibadat. Wa zahadatahu, dididik dengan ibadat, dididik dengan sifat zuhud. Dan dia mewarisi daripada Sayyidina Ali ni quwwatahu, ketabahan dia, kekuatan dia. Wa syaja'atahu, dan keberanian Sayyidina Ali. Wa talaqqa minhu fasahatahu wa balaghatahu, dan dia juga belajar daripada Sayyidina Ali dari sudut kepetahan fasahah ni. Ini dia. Fa idza huwa mis'aru harbin fi sahatil qital, bila mana dia mendapat didikan daripada Sayyidina Ali yang juga merupakan ayah dia tadi, maka dia menjadi pahlawan dalam medan peperangan. Ini seorang pahlawan yang hebat dalam medan pertempuran. Wa farisu minbarin fi mahafilir rijal, dan seorang yang hebat dalam pemidato di atas mimbar di khalayak ramai. Dan dia juga warahibun min ruhbanil laili, seorang rahib, orang yang kita panggil apa, ahli ibadat yang bangun pada waktu malam. Bila mana malam berlabuh dan ketika manusia sedang memejamkan mata, dia bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditunjukkan bagaimana Muhammad ibn Hanafiyah ni dia belajar daripada kecil lagi. Sebab itulah pentingnya didikan kita pada hari ini. Daripada umur sekarang ni lah kita dididik dengan cara ibadat, dengan cara zuhudnya, keberaniannya, kepetahannya, supaya apa? Kita semua ni dapat menjadi orang-orang yang berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan dakwah, dan juga kita bangun malam dalam keadaan orang sedang tidur, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kena buat. Walaqad aqhamahu abuhu ridwanullahi alaihi fi hurubihi allati khadaha, yang mana Sayyidina Ali ni dia membawa Muhammad ini dalam setiap peperangan yang dia pergi. Ini dia. Wa hammalahu min a'ba'iha ma lam yuhammilhu li akhawayhi al-Hasan wal Husain. Dibabitkan anak dia ni Muhammad ini tak macam adik-beradik yang lain, iaitu Hasan dan juga Husain. Berbezalah. Fama lanat lahu qanatun wala wahana lahu azmun, yang mana dia ni tak pernah tewas dan juga semangat dia tak pernah luntur. Keazaman dia kuat. Walaqad qila lah zata marrah, dikatakan kepada dia satu hari, ada orang kata kepada dia, ma li abika yukhimuka fil mahalik wa yulijuka fil madaik. Bapa ayahmu ni mengherekmu dalam bahaya, dalam kesusahan, tak macam
abangmu lain, Hasan dan juga Husain? Kenapa mulah yang mananya banyak ayah membawa dalam peperangan dan sebagainya? Lalu kata dia, tuan-tuan sekalian, zalika li anna akhawayya yanzilani min abi manzilata ainai. Oleh kerana kedua-dua abang aku ni, mereka ni ibarat mata. Kedudukan mereka ni ibarat mata pada ayahku. Ibarat mata. Wa anzilu ana minhu manzilata yadayhi. Adapun aku ni ibarat tangan pada ayahku. Fahuwa yaqi ainaihi biyadaihi. Maka dengan tangan ini aku kena jaga mata ni. Ni kata dia, tuan-tuan sekalian. Dengan tangan dia ni kena jaga mata lah. Mana apa? Dijaga abang, kedua-dua abang dia. Baik. Wa fi ma'rakati Siffin allati darat rahaha baina Ali bin Abi Talib wa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Bila mana berlakunya satu pertempuran ataupun ma'rakah Siffin, peperangan yang berlaku di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Satu pertempuran, peperangan yang berlaku disebabkan ijtihad. Ada ijtihad daripada dua orang sahabat ini, berlakulah peperangan yang sangat dahsyat. Kana Muhammad bin Hanafiyah yahmilu rayata abi. Adapun Muhammad bin Hanafiyah ni, dia memegang panji ayah dia. Wa fi ma kana rahal harbi dairatan, bila mana pertempuran yang hebat berlaku. Peperangan Siffin ni berlaku, dairatan tathanun nas minal fariqaini tahnan, maka berlakulah serangan yang sangat hebat daripada dua-dua pihak. Yang mana, tuan-tuan sekalian, ramai di kalangan sahabat yang mati dalam peperangan ini. Lebih kurang 70,000 orang yang mati dalam peperangan ini. Tapi apa yang menarik, tuan-tuan sekalian, dalam peristiwa yang menyayatkan hati ini, kita lihat bagaimana dalam peperangan Siffin, bila mana tentera-tentera Sayyidina Ali menguasai bekalan air. Begitu juga dengan tentera Muawiyah menguasai bekalan air, tuan-tuan sekalian. Akan tetapi kedua pihak tidak menghalang tentera-tentera yang lain, walaupun mereka di pihak yang berbeza, tapi tidak menghalang mereka untuk mengambil air daripada pihak yang lain. Untuk ambil air, untuk semayang dan sebagainya. Semayang boleh sekali, tuan-tuan sekalian. Ini yang menarik, hebat. Semayang boleh sekali. Akan tetapi berlakulah apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian, yang mana diceritakan sendiri oleh Muhammad ibn Ali ini, laqad ra'aituna fi Siffin. Aku lihat dalam peperangan Siffin ini, waqad iltaqaina ma ashabi Muawiyah, yang mana kami bertempur menentang dengan pengikut Muawiyah. Faqtatalna hatta dhanantu annahu la yabqa minna wa minhum ahad. Kami berperang sehinggalah aku menyangka tidak ada lagi yang bakal hidup daripada kalangan kami ini. Sebab ramai yang mati, tuan-tuan sekalian. Fastafdha'tul amra wastakbartuhu, maka aku jadi bimbang. Aku rasa bimbang dan aku rasa khawatir dengan apa yang berlaku ini. Thumma ma labistu an sami'tu sa'ihan min khalfi yasih. Tak berapa lama kemudian aku mendengar satu suara daripada belakang yang menjerit mengatakan, ya ma'syaral muslimin, Allah, Allah, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian orang Islam, Allah, Allah, ingat Allah, ingat Allah, wahai sekalian orang Islam. Man lin nisa'i wal wildan, siapakah yang akan membela nasib para wanita dan anak-anak? Man lid dini wal a'rad, siapa yang akan menjaga agama dan maruah? Man lir rumi wad dailami, siapa yang akan menentang Rom dan juga Dailami? Dailami ini satu bangsa, sya'bun kabirun shimali Qazwin, satu bangsa yang berdiami utara laut Qazwin, yang berperang dengan orang Islam. Kemudian mereka ni ramai yang masuk Islam. Kemudian dia kata lagi, ya ma'syaral muslimin,
Allah Allah wal buqya, Allah Allah, dan peliharalah kewujudanmu wahai sekalian orang-orang Islam. Maka tuan-tuan sekalian, bila mana Muhammad ibn Hanafiyah ni dengar suara tadi, maka dia berjanji kepada diri dia, alla yurfa'ali saifun, dia mana dia tak akan menghayun pedang pada wajah sesama Islam selepas daripada hari itulah tuan-tuan sekalian. Ini dia. Dia berjanji dia tak akan hayun pedang kepada sesama Islam. Summa stushhida Aliun ridwanullahi alaihi biyadin athimatin zalimah. Kemudian Sayyidina Ali pun mati syahid, dibunuh oleh pengkhianat. Wa alal amru ila Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian tuan-tuan sekalian, yang mana kuasa ketika itu beralih kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Fabaya'ahu Muhammad bin Hanafiyah, maka Muhammad ibn Hanafiyah membai'ah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ala sam'i wa ta'ah fil mansyati wal makrah, dalam keadaan dengar dan taat, dalam keadaan yang dia benci ataupun dia suka, tetap dia berbai'ah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Raghbatan fi ra'bis sadi' wa jam'i syamli wa izzatil islami wal muslimin. Kerana untuk mengembalikan keamanan, nak jaga perpaduan sama-sama Islam dan meninggikan Islam dan orang-orang Islam ini. Ini tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita pada hari ini kena belajar bagaimana berlakunya pertempuran ini di antara sama-sama Islam. Maka kalau ada jalan perdamaian, kita kena berdamai tuan-tuan sekalian. Ini dia. Dan berbai'ahlah lepas tu Muhammad bin Hanafiyah ini, yang mana tuan-tuan sekalian, walaqad istash'ara Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah rasa bagaimana jujurnya Muhammad ibn Hanafiyah ni dalam bai'ah dia. Wa tama'anna ila sahibiha ashad al-itminan, dan diyakin sepenuhnya kepada Muhammad bin Hanafiyah ini. Mimma ja'alahu yastaziru Muhammad bin Hanafiyah, yang mana dia jemput, dia banyak kali jemput Muhammad ibn Hanafiyah ni datang ke Dimashq. Dimashq ni pusat pemerintahan Bani Umayyah tuan-tuan sekalian. Kena ingat, kerajaan yang pertama di Madinah, kerajaan Islam berpusat di Madinah, kemudian beralih di Syria, di Dimashq, kemudian beralih ke Baghdad bila mana bertukar kerajaan Abbasiyah tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana dijemput oleh Muawiyah ini, maka Muhammad bin Hanafiyah ziarahlah Dimashq banyak kali, dan juga dengan sebab banyaknya tujuan. Wali aktsari min sababin. Min zalika anna Malikar Rum kataba ila Muawiyah yaqulu, di antaranya di antara tujuan ataupun sebab kerana apa dia pergi ke Dimashq ini, kerana Raja Rum menulis surat kepada Muawiyah. Dia mengatakan, innal muluka indana turasilul muluk, sesungguhnya raja-raja di sisi kami ni membuat hubungan bersama dengan raja-raja yang lain. Jadi raja-raja ni ada hubungan-hubungan sama-sama dia. Wa yutrifu ba'duhum ba'dan bi ghara'ibi ma indahum, dan kami ni sebagai hiburan, kami saling bertukar perkara-perkara yang aneh yang ada di sisi mereka ini. Wa yunafisu ba'duhum ba'da, dan kami bersaing di antara kami ini dengan keajaiban bi ajaibi ma fi mamalikihim, apa yang dimiliki oleh mereka ni. Fahal ta'zanu li bi an yakuna baini wa bainak ma yakunu bainahum, adakah engkau izinkan pada aku ni nak buat perkara yang sama seperti mereka yang lain ni. Jadi Maharaja Rom ajak kepada Muawiyah ni supaya kita ni bersaing lah. Mana pun nak tunjuk keajaiban yang dimiliki oleh kerajaan masing-masing tuan-tuan sekalian. Maka Muawiyah jawab, fa ajabahu Muawiyah bil ijab wa adzina lahu, maka Muawiyah kata boleh, diizinkan tuan-tuan sekalian. Fa wajjaha ilahi Malikur Rum, kemudian dia mengutuskan fa wajjaha ilahi Malikur Rum rajulaini, kemudian Raja Rum mengutuskan
Dua orang lelaki. Bila mana Muawiyah setuju, maka Raja Rom hantar dua orang lelaki min ajaibir rijal. Di antara kita panggil lelaki yang hebatlah dua orang ni. Ahaduhuma tawilun mufritun fit tuli jasimun mawghilun fil jasama. Ada pun salah seorang ni tuan-tuan sekalian, dia ni tinggi. Tinggi lampai. Dan seorang lagi ni jasimun mawghilun, seorang yang gagah perkasa, tuan-tuan sekalian. Seorang tinggi, seorang gagah. Ini dia. Hatta laka'annahu dawhatun basiqah fi ghaba aw bina'un mabni. Seolah-olah tuan-tuan sekalian, orang yang tinggi ni macam dawhah basiqah ni syajaratun mufritah fi tul. Maknanya suatu ibarat pohon yang tinggi lah kita kata. Kan? Tinggi sungguh lah tuan-tuan sekalian. Ataupun ibarat bangunan ni, orang ni tinggi. Yang kedua pula tuan-tuan sekalian, dari sudut kekuatan dia, sulbun matin ka'annahu wahsyun muftaris. Tubuh badan dia yang hebat, dan dia ni macam seolah-olah binatang buah, macam singa tuan-tuan sekalian. Pahlawan dua orang yang dihantar oleh Rom ini. Bukan barang lah, bukan cak ayam tuan-tuan sekalian. Wa ba'atha ilaihi ma'ahuma risalah, dan diutuskan kepada mereka ini satu surat. Dalam surat itu mengatakan afi mamlakatika man yusawi hazaini rajulaini tulan wa quwwatan. Dalam kerajaanmu ini, surat pada Muawiyah lah, ada orang yang sama, yang handal macam ni dan tinggi macam ni, ada ke tak? Nak tunjuk kehebatan dia. Lalu kata Muawiyah kepada panglima dia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Lalu kata Amr bin As, amma tawilu faqad wajadtu man yukafi'uhu wa yazidu alaihi. Adapun hak tinggi ni, dia kata ada hak sesuai dengan dia, bahkan lebih tinggi bertu lagi ada. Ni hebat tuan-tuan sekalian. Hak tinggi bertu pun ada lagi tuan-tuan sekalian. Iaitulah wahwa Qais bin Sa'd bin Ubadah. Qais bin Sa'd bin Ubadah. Adapun yang kuat ini faqad tajtu ila ra'yika fihi, maka aku berhajat kepada pandanganmu. Kata Muawiyah tadi tu. Jadi Muawiyah kata ada hak tinggi ni aku tahu apa yang sesuai. Cumanya hak kuat ni aku perlukan pandangan daripadamu. Kata dia pada Amr bin As. Maka kata Sayyidina Amr, tuan-tuan sekalian, hunaka rajulani li hadzal amri ghaira anna kilayhima anka ba'idun. Di sana ada dua orang lelaki. Ada dua orang lelaki yang handal. Yang mana bimbangmu tak baik dengan dia, tak akrab dengan dia. Yang pertama Muhammad ibn Hanafiyah, yang kedua Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Dua-dua ni hebat tuan-tuan sekalian, dalam bab kekuatan memang hebat. Maka kata Muawiyah, inna Muhammad bin Hanafiyah laisa anna bi ba'id. Kalau Muhammad bin Hanafiyah rapat dengan aku. Maka tuan-tuan sekalian, kata Amru, walakin atazunnu annahu yarda ala jalalati qadrihi wa sumuwi manzilatihi an yuqawiya rajulan minar rum ala mar'an minan nas. Akan tetapi adakah dia ni bersetuju dengan pertandingan ini, dengan kedudukan dia, kemudian adakah dia setuju nak bertanding, berlawan dalam perlawanan ini menentang dengan lelaki daripada Rom di hadapan khalayak ramai. Kata Muawiyah, innahu yaf'alu zalika, dia akan buat perkara ni. Wa aktsara min zalik, lebih betul lagi dia akan buat. Idza wajada fihi izzan Islam, jika sekiranya ada kegemilangan untuk Islam, dia akan buat. Kemudian tuan-tuan sekalian, Muawiyah pun panggil lah Qais bin Sa'ad dan juga Muhammad ibn Hanafiyah. Panggil dua orang ni. Bila panggil dua orang ni tuan-tuan sekalian, bila mana berlakunya majlis itu, majlis perlawanan lah antara dua orang daripada Islam menentang dua orang daripada Rom tadi tu. Maka tuan-tuan sekalian, bangun Qais bin Sa'ad. Masuk tuan-tuan sekalian, Qais bin Sa'ad masuk. Apa yang dia buat? Fanaza'a sarawilahu, dia tanggal seluar dia tuan-tuan sekalian. Tanggal seluar dia, warama biha ila al-ilji rumi, dan dia lepar kepada orang Rom tadi tu.
Dan disuruh orang Rom ni pakai seluar dia, tuan-tuan sekalian. Ni. Tapi jangan bayang buka seluar tu tak pakai benda. Lalu tuan-tuan sekalian, bila mana orang Rom tu pakai seluar Qais bin Sa'ad tadi tu, faghattat ila ma fawqa sadiyaihi, siapa kita panggil apa, seluar tadi tutup sampai ke parah dada dia. Tuan-tuan bayang, seluar hak dia pakai daripada Qais bin Sa'ad tu, bila dia pakai tuan-tuan sekalian, seluar tu sampai ke parah dada dia. Nak khabar apa, tinggi lagi dia daripada orang Rom tadi, tuan-tuan sekalian. Orang pun tengok, tinggi hak ni lagi, tuan-tuan sekalian. Fadhahikan nasu minhu, maka orang pun ketawalah. Melihat bagaimana dari sudut tinggi menang orang Islam lagi, tuan-tuan sekalian. Ni dia. Walaupun orang Rom tadi ingat dia tinggi dah, tapi orang Islam kita ni juga ada hak tinggi sungguh, tuan-tuan sekalian. Ni dia. Kemudian Muhammad bin Hanafiyah pula sampai giliran dia. Selesai dah tadi tu. Faqala liturjuman, dikata pada peterjemah, kullir Rumi, katakan pada orang Rom ni. Pasal orang Rom ni nak cakap bahasa dia kan, kena ada peterjemah. Kata pada dia, in sya'a ayyajlisa wa akuna ana qa'iman summa yu'tini yadah. Nak tengok dari sudut kehandalan, kekuatan. Dia kata apa, kalau dia nak, dia boleh duduk. Dan aku berdiri. Sambil dia ni hulurkan tangan dia pada aku, tuan-tuan sekalian. Fa imma an uqimahu wa imma ay yuq'idani, sama ada dia berdiri dan aku duduk, ataupun kalau dia mahu, wa in syaa falyakun huwal qa'im wa anal qa'im, dia boleh berdiri dan aku duduk, boleh belaka. Ni bertanding kekuatan, tuan-tuan sekalian. Kemudian orang Rom tadi pilih untuk duduk dulu. Dia pilih untuk duduk. Bila mana dia duduk, tuan-tuan sekalian, yang mana Muhammad bin Hanafiyah ni berdiri. Fa akhadha Muhammad bin Hanafiyah biyadihi wa aqamah. Kemudian Muhammad bin Hanafiyah ni pegang tangan orang Rom tadi. Dia berdiri, dia pegang tangan orang Rom, lalu orang Rom tadi cuba menundukkan dia. Cuba mendudukkan dia, tuan-tuan sekalian, tapi tak mampu, tuan-tuan sekalian. Dia mana apa, bila mana pegang tangan tu, kawan ni nak dudukkan dia tak boleh. Kuat sungguh, tuan-tuan sekalian. Fazabbat hamiyah fi sadri Rum, bila mana tak boleh nak mendudukkan kawan ni, tercabarlah kawan ni. Rasa tercabar dalam diri orang Rom tadi, maka kali ini dipilih untuk dia berdiri pula. Waqtara ayyakuna huwal qa'im wa Muhammad qa'im. Kali ini biarlah dia berdiri dan Muhammad ni duduk. Jadi tuan-tuan sekalian, lalu Muhammad bin Hanafiyah pegang tangan dia. Kalau tadi tu orang Rom bila mana Muhammad bin Hanafiyah pegang tangan dia, dia tak nak mendudukkan Muhammad bin Hanafiyah. Kali ni Muhammad bin Hanafiyah duduk, dia boleh, tuan-tuan sekalian, mendudukkan kawan ni. Ni kuat ni. Cuba teranglah lepas ni kan. Bila duduk tu, dia sentak, tuan-tuan sekalian, wajazabahu jazbatan, dia sentak kawan ni hampir-hampir nak tercabut lengang, tuan-tuan sekalian. Kuat sungguh lah. Tapi jangan teranglah, jangan buat gitu pula kan. Jadi kata ustaz pula raja. Jadi hampir tercabut lengan ni, tuan-tuan sekalian. Wa aq'adahu lil ard, dan sampai terpaksa dia duduk ke atas tanah. Ni dia, nak khabar kuatnya. Bila duduk tu, sentak tangan tu, gitu, tuan-tuan sekalian. Kuatnya kekuatan Muhammad bin Hanafiyah. Fansarafal iljani rumiyan, jadi bila mana kalah ada orang tadi tu, baliklah mereka. Padahal yang mari ni orang yang hebat dalam Rom, tuan-tuan sekalian. Baliklah mereka kepada maharaja mereka dalam keadaan yang tewas kepada orang Islam. Kemudian tuan-tuan sekalian, summa daratil ayyam daurataha karatan ukhra, bila mana hari silih berganti. Walahiqa Muawiyah wa ibnuhu Yazid, Muawiyah meninggal, wafat, digantikan oleh anak dia menjadi khalifah. Wa Marwan bin Hakam, diganti pula lepas tu Marwan bin Hakam, bijiwari rabbihim, menemui Tuhan. Wa alat za'amatu Bani Umayyah ila Abdul Malik bin Marwan, dan pemerintahan Bani Umayyah dipegang oleh Abdul Malik bin Marwan. Bersilih gantilah lepas Muawiyah, Yazid, Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan.
Yang mana Abdul Malik bin Marwan ni fanada bi nafsihi khalifatan di isytihar diri dia sebagai khalifah orang Islam. Maka seluruh penduduk di Syam ni bai'ah kepada dia. Bai'ah pada dia. Wa kana ahlul Hijaz wal Iraq qad bay'u li Abdullah bin Zubair. Adapun ahli Hijaz. Ahli Hijaz ni Mekah, Madinah tu lah. Dan juga Iraq, tuan-tuan sekalian, mereka berbai'ah kepada Abdullah bin Zubair. Ini dia. Wa tafiqa kullun minhuma yad'u man lam yubayi'hu li bai'atihi. Jadi masing-masing tuan-tuan sekalian mengajak kepada untuk berbai'ah kepada masing-masing lah. Maknanya Abdul Malik bin Marwan ajak orang ni manusia berbai'ah pada dia. Ada Abdullah bin Zubair pun ajak orang untuk berbai'ah pada dia, tuan-tuan sekalian. Fanshaqqa safful muslimin karatan ukhra. Maka kali ini berkocoklah saf Islam, orang Islam ni sekali lagi, tuan-tuan sekalian. Berlaku perpecahan sekali lagi. Di sinilah bagaimana, tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu meminta kepada Muhammad ibn Hanafiyah. Diminta kepada Muhammad ibn Hanafiyah supaya berbai'ah kepada dia. Seperti mana berbai'ahnya Halil Hijaz, penduduk Hijaz. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, Muhammad bin Hanafiyah ni lam yakun yakhfa alaihi anna al-bai'ah, dia sedar bahawasanya bila mana dia berbai'ah ini taj'alu fi unuqih liman yubayi'uhu huquqan katsiratan, akan menjadikan pada tengkuk dia ni ada tanggungjawab. Sebab bila bai'ah ni, tuan-tuan sekalian, ada tanggungjawab dia. Terikat dengan pelbagai tanggungjawab ini. Kerana bai'ah ni benda yang besar. Di antaranya, tuan-tuan sekalian, minha sallu sayfi dunahu wa qitalu mukhalifi, termasuklah menyokong orang itu. Bila bai'ah kena sokong orang itu dan menentang lawan dia. Wa ma mukhalifuhu illa almuslimin qad ijtahadu fabaya'u li ghairi man bay'a. Malangnya, tuan-tuan sekalian, yang menentang ni tak lain tak bukan orang Islam juga. Orang Islam juga. Yang mana berlainan dari sudut pandangan. Qad ijtahadu, berlainan pendapat. Jadi tuan-tuan sekalian, fabaya'u li ghairi man bai'a, masing-masing beri taat setia pada orang lain lah. Ni bai'ah ni, ini bai'ah ni. Dan tuan-tuan sekalian, walam yakun ar-rajul al-aqil al-kamil, orang yang ada akal yang sempurna, yang waras, yang mana tidak lupa kepada lam yakun, mana tidak lupa kepada peperangan yang berlaku pada hari Siffin itu. Lam yakun ar-rajul al-aqil al-kamil qad nasiya yawma Siffin. Orang yang ada akal waras, tuan-tuan sekalian, dia tak akan lupa pada hari berlakunya perang Siffin. Yang mana walaupun dah berlaku bertahun-tahun, tuan-tuan sekalian, Muhammad bin Hanafiyah ni masih lagi teringat-ingat bagaimana suara sedih, zalika sautal adash ar-rasin al-khazin, suara yang sedih, yang merayu-rayu, yang memanggil daripada belakang. Yang kita ceritakan tadi, ya ma'syaral muslimin, Allah Allah, ya ma'syaral muslimin, man lin nisa'i wal wildan, man lid dini wal a'rad, man lir rumi wad dailami. Naam lam yakun qad nasiya syai'an min zalika qad. Ya, tak boleh nak lupakan perkara itu, tuan-tuan sekalian. Lalu kata kepada Abdullah bin Zubair, innaka la ta'lam ilmal yaqin, sesungguhnya engkau tahu, memang kau benar-benar tahulah, annahu laysa li fi hadzal amri arabun wala matlabun, aku ni tak ada apa-apa kepentingan dalam perkara ni. Wa inna ma ana rajulun minal muslimin. Bila mana Abdullah bin Zubair minta dibai'ah, dia kata, aku ni tak ada kepentingan, aku ni orang biasa saja di kalangan orang Islam. Fa iza ijtama'at kalimatuhum 'alaika aw 'ala Abdul Malik bay'atu man ijtama'at kalimatuhum 'alaihi. Maka dia kata, jika seluruh orang Islam ini memberikan bai'ah kepadamu ataupun kepada Abdul Malik, maka aku akan berbai'ah dan aku akan menyokong apa yang mereka sokong ini. Ammal an, adapun sekarang, fala ubayyuka, aku takkan berbai'ah kepada kamu. Wala ubayyu, dan aku takkan berbai'ah pada dia. Jadi tuan-tuan sekalian, yang mana Muhammad bin Hanafiyah ni, dia tak nak
bila mana jadi macam pengasih fil dulu. Jadi dia tak berbai'ah pada mana-mana, tuan-tuan sekalian. Lalu bila mana Abdullah bin Zubair tadi mendengar penjelasan daripada Muhammad bin Hanafiyah, maka tuan-tuan sekalian dia ubah cara, kadang-kadang dengan cara yang lembut, kadang-kadang dengan cara yang keras, kadang-kadang dengan cara yang kasar ni. Tapi tak look juga. Ni dia. Kenapa? Kerana Muhammad bin Hanafiyah ni tetap dengan pegangan dia, tuan-tuan sekalian. Dan bila mana Muhammad bin Hanafiyah, tuan-tuan sekalian, memilih tidak bai'ah pada mana-mana pihak ini, maka menarik ramai di kalangan orang Islam juga. Yang mana indamma ilaihi rijalun kathirun ra'au ra'yahu, yang sependapat dengan dia juga, tuan-tuan sekalian. Wa aslamu qiyadahum ilaihi, dan mereka melantik Muhammad bin Hanafiyah ni menjadi pemimpin mereka. Ni dia. Tapi hak ni tak nak bai'ah mana-mana. Tapi kalau semua umat Islam bai'ah, dia akan bai'ah juga. Lalu tuan-tuan sekalian, hatta balagu 7,000, sampailah orang mari 7,000 orang, tuan-tuan sekalian. 7,000 yang mengasingkan diri daripada fitnah yang berlaku ini. Wa abaw ay yaj'alu min anfusihim hataban linariha almuttaqidah, dan mereka enggan untuk menjadikan diri mereka sebagai kayu yang menyemarakkan api pertelingkahan. Wa kana kullama izdada atba'u ibni Hanafiyah adadan izdada ibnu Zubair minhu ghaizan wa alaha alaihi fi talabil bai'ah. Bila mana makin ramai, tuan-tuan sekalian, pengikut Muhammad bin Hanafiyah ni, maka bertambahlah ibnu Zubair itu desak supaya apa? Berbai'ah juga. Muhammad bin Hanafiyah ni, tuan-tuan sekalian. Bila mana putus asa dah, desak pun tak jadi, cakap lembut tak jadi, tuan-tuan sekalian, apa yang dia buat? Dia mengarahkan supaya Muhammad bin Hanafiyah dan mereka yang bersama dengan dia daripada Bani Hashim dan lain-lain lagi pengikut-pengikut dia tadi, ayyalzamu syi'bahum bi Makkah, supaya ditahan di satu tempat, di sebuah lembah di Mekah, tuan-tuan sekalian. Wa ja'ala alaihim ruqaba, dan ada orang yang mengawasi mereka ini. Ini dia. Ditahan. Summa qala lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, wallahi latubayyi'unna aw la uharriqannakum binnar. Sama ada kamu berbai'ah ataupun kami bakar kamu semua ni, tuan-tuan sekalian. Ini dia. Summa habasahum fi buyutihim, kemudian tuan-tuan sekalian, mereka kurung dalam rumah. Wa jama'a lahum hatab, dan dihimpunkan kayu-kayu api. Wa ahata bihil manazil, keliling rumah. Dikumpulkan api tadi, sehinggalah tuan-tuan sekalian, kayu-kayu tadi balagha ru'usal judran, cecah dinding sampai ke bumbung, tuan-tuan sekalian, api jadi, kayu api. Hatta innahu law ash'ala minhu hatbatan wahidah, kalaulah sebatang kayu menyala, tuan-tuan sekalian, sebatang kayu tak banyak, sebatang kayu je menyala, la ahraqahum jami'an, semua akan mati terbakar belaka. Ini dia. Inda zalika qama ilahi jama'atu min atba'ihi wa qalu, dalam keadaan yang terdesak ni, tuan-tuan sekalian, ada di kalangan pengikut Muhammad bin Hanafiyah mengatakan, da'na naqtul ibn Zubair wa nuzihan nasa minhu, biarkan kami ni membunuh ibn Zubair dan selamatkan kamu daripadanya. Marah sangat ni nak bunuh ibn Zubair, tuan-tuan sekalian. Faqala, kemudian Muhammad bin Hanafiyah mengatakan, afanuqidu bi aidina naral fitnah allati min ajliha i'tazalna, adakah kita sendiri ni nak menyemarakkan api fitnah, sedangkan kerana itulah kita mengasingkan diri, kita nak elak fitnah sekarang ni. Adakah kita pula nak menyemarakkan api fitnah ni? Wa naqtulu rajulan min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adakah kita nak bunuh sahabat Nabi ni? Wa abna'i sahabati, dan anak-anak daripada sahabat-sahabat Nabi ni. La wallah la naf'alu syai'an yughdibu Allah wa rasulah, kata Muhammad bin Hanafiyah, la, tidak, demi Allah kami tak akan buat sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian,
Walamma balagha Abdul Malik bin Marwan ma yu'ani, bila mana berita tu sampai kepada Abdul Malik bin Marwan, apa yang menimpa Muhammad bin Hanafiyah dan yang bersama dengan dia, daripada kekasaran daripada Abdullah bin Zubair tadi itu, ra'al fursata sanihatan listimalatihim ilaihi, maka Abdul Malik bin Marwan nak mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan sokongan daripada Muhammad bin Hanafiyah. Maka tuan-tuan sekalian, ditulisnya surat kepada utusan, ditulisnya surat dan diberikan pada utusan, yang mana dalam surat ni tuan-tuan sekalian, dia memberikan ayat yang lemah lembut lah. Dia kata dalam surat ini, laqad balaghani anna ibn Zubair qad dayyaqa 'alayka wa 'ala man ma'aka al-khinaq wa qata'a rahimaka wastakhaffa bihaqqika. Telah sampai kepadaku yang mana Ibnu Zubair telah menyeksa kamu, menyeksa pengikut-pengikutmu dan menahanmu dan ketepikan hakmu. Wa hadhihi biladus Syam, inilah bumi Syam, maftuhatun amamaka, dibuka seluah-luahnya untukmu. Tastaqbiluka anta, dialu-alukanmu dan pengikutmu ni ala rahbi wasa'ah, ahlan wa sahlan, welcome, datang ke bumi Syam tuan-tuan sekalian. Fa anzil fiha haitsu tasha, datanglah mana-mana pun, pergilah mana-mana pun. Talqa bil ahli ahlan, di mana-mana saja kamu akan bertemu dengan penduduk Syam ini. Wa bil jirani ahbaban, akan terima kamu dengan senang hati tuan-tuan sekalian. Wa satajidun arifina li haqqika, dan kami akan memahami engkau ni, hakmu ni. Muqaddirina li fadlika, kami akan menghormati kedudukanmu ni. Wasilina li rahimika insyaallah, dan kami akan berikan kebebasan padamu insyaallah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana dapat surat ni, maka Muhammad bin Hanafiyah pun terimalah jemputan ini. Lalu tuan-tuan sekalian, dia dan bersama-sama dengan pengikut dia tadi itu, muyammimina wujuhahum syatra biladis Syam, mereka pun menuju ke arah bumi Syam. Falamma balagu ublah, bila mana mereka sampai di Ublah. Ublah ni iaitulah baldatun shimalil Aqabah, satu daerah utama Aqabah tuan-tuan sekalian. Yang mana nama zaman Rom namanya Ublah. Nama-nama lama zaman Rom. Jadi sekarang ni namanya Ilat. Ilat. Jadi mereka menetap di sini, di daerah utara Aqabah ni. Fa anzalahum ahluha akrama manzilin, maka bila sampai di sini disambut dengan baiklah. Wajawaruhum ahsana jiwarin, yang mana mereka ni melayan Muhammad bin Hanafiyah ni. Wa ahabbu Muhammad bin Hanafiyah wa azzamu, penduduk di sini sangat sayang dan kasih kepada Muhammad bin Hanafiyah dan menghormati beliau. Lima ra'au min umuki ibadati, bila melihat bagaimana ketekunan ibadat dia. Wasidqi zahad, tengok benar-benar zuhudnya orang ni. Ini. Fatafiqa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, dan tuan-tuan sekalian, Muhammad bin Hanafiyah suruh mereka ni buat perkara yang ma'ruf, mencegah daripada perkara yang mungkar. Wa yuqimu fihim sya'air, dan dilaksanakan syiar-syiar Islam. Wa yuslihu lahum dzatal bain, dan mengharmonikan suasana ini. Wala yada ahadan minan nasi yazlimu ahadan, dan dia tak biarkan ada di kalangan manusia ni yang buat zalim pada orang lain. Jadi bila Muhammad bin Hanafiyah pergi tempat ni tuan-tuan sekalian, dia tarbiyah tempat ni. Falamma balagha zalika Abdul Malik bin Marwan syaqqa alaihi al-amru, bila mana berita ni sampai pada Abdul Malik bin Marwan, susah hati pula Abdul Malik bin Marwan. Maka diminta nasihat daripada penasihat dia, mustasyar dia. Lalu dikatakan kepada Abdul Malik bin Marwan, ma nara an tasmaha lahu bi ayyuqima fi mulkika wa siratuhu kama alimta. Kami lihat tak sepatutnya kamu membenarkan Muhammad bin Hanafiyah ni duduk dalam kawasan pemerintahanmu. Itu ajak sangat. Tapi bila tengok kawan ni buat molek semua tuan-tuan sekalian, bimbanglah. Takut ramai pengikut lagi. Jadi dia kata tak sepatutnya benarkan dia duduk kawasan pemerintahanmu ni.
sebagaimana yang dan dia buat sebagaimana yang dibuat sekarang ini. Fa imma ayyubai alaka, sama ada dikena bai'ah denganmu juga. Wa imma ayyauda min haitsu ja'at, sama ada dibalik semula ke tempat hak dia mari. Lalu tuan-tuan sekalian, Abdul Malik bin Marwan pun tulislah surat. Innaka qadimta biladi fanazalat fi tarafin minha. Sesungguhnya kau telah datang ke tempat aku ni, negara aku ni. Kamu pergi turun satu hujung di tempat yang di hujung negara, fi tarafin minha, di Aqabah. Wa hadhihi al-harbu qa'imatun baini wa baina Abdullah bin Zubair. Dan peperangan ini berlaku di antara aku dan juga Abdullah bin Zubair. Wa anta rajulun laka bainal muslimin dhikrun wa makan, dan kamu ni lelaki yang di antara orang Islam yang ada nama dan ada kedudukan. Wa qad ra'aitu alla tuqima fi ardi illa idza bay'atani, dan aku melihat bagaimana kau tak boleh duduk sini melainkan di tanah aku ni, melainkan kamu kena bai'ah aku juga. Nak suruh juga dia berbai'ah kepada Abdul Malik bin Marwan. Dan ditawarkan tuan-tuan sekalian, jika sekiranya kau berbai'ah kepada aku, falaka minni mi'atu safinah qadimat alayya amsi min Qalzam, aku akan berikan padamu 100 kapal. Allahu Akbar. 100 kapal, tuan-tuan, bukan sampan ni, bukan houseboat ni. 100 kapal. 100 kapal yang datang semalam, yang tiba semalam daripada Qalzam. Qalzam ni marfa' qadim, satu pelabuhan lama di muara Nil yang dibina oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu linaqli juyushil muslimin, untuk mengangkut tentera-tentera Islam daripada bainal Fustat wa Makkah, di antara Fustat dan Makkah. Ni tempat pelabuhan lama, jadi banyak kapal tuan-tuan sekalian. Ini hebat orang Islam dulu. Maka dia kata, ambillah 100 kapal ni, dan apa hak ada dalam kapal ni ambil belaka lah tuan-tuan sekalian. Nak bagi tahu 100 kapal. Dan dikata lagi, walaka ma'aha alfi dirham, dan juga aku akan berikan padamu ni 1 juta dirham, lebih kurang alfi dirham, banyaklah tuan-tuan sekalian, 1 juta dirham. Ma'ama tafridhu min faridatin li nafsika wa li auladika wa li dhawi qarabatika wa mawalika wa mama, tak termasuk hakmu, tak termasuk gini. 1 juta ni tak masuk mu, tak masuk anak-anakmu, tak masuk kawan keluargamu, tak masuk hamba-hamba, tak termasuk pengikut. Ni banyak tuan-tuan sekalian, 1 juta dirham. Wa in abaita fatahawwal anni ila makanin la sultana li alih. Tapi jika sekiranya mu enggan, maka mu kena pergilah ke tempat yang tidak ada di bawah kuasa aku. Ni. Jadi sama ada berbai'ah pada aku ataupun bersurai ataupun beredar daripada tempat ni tuan-tuan sekalian. Dan apa yang dijawab oleh Muhammad bin Hanafiyah, kita akan sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Sabar dululah, jangan tu lagi. Maknanya apa? Minggu depan kena mari pula insya-Allah. Kenapa? Kita akan dengar bagaimana jawapan daripada Muhammad bin Hanafiyah kepada surat yang telah dihantar oleh ataupun tawaran yang telah diberikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Jadi tuan-tuan sekalian, sekali itulah kuliah pada malam ni, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan pengajaran. Wallahu taala alam, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah dan yang kurang dengan hamba sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suatu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman min karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.